Assalamualaikum guys. So hari ni seperti yang korang nampak pada tangan aku ni, aku nak buat review phone flagship gaming untuk tahun 2021. Republic of Gamers 5 atau lebih dikenali sebagai ROG Phone 5. Phone yang dilancarkan pada 10 Mac 2021 ini mempunyai spesifikasi yang boleh kata agak memuaskan, di mana dia ditawarkan dengan skrin jenis AMOLED yang menyokong refresh rate sebesar 144Hz dan HDR10+. Menggunakan prosesan chipset terbaru Qualcomm 888 Snapdragon. Storage yang aku guna adalah 12GB RAM dan 256GB ROM. Mempunyai ketetapan main kamera 64MP, 13MP ultra wide dan 5MP untuk makro. Video yang mencapai 8K untuk 30fps, 4K untuk 120fps dan 180p untuk 214fps. Aku mulakan dulu dengan body dan design dia. Di sebelah sisi kanan dia ada power button, volume up and down dan air trigger. Dan di bawah ni kita boleh nampak dia masih mengekalkan audio jack 5.3mm dan menggunakan charger type C dan ada mikrofon. Dan di bahagian kiri sisi dia pula mempunyai rubber di mana dia menutupi bahagian aero gaming cooler dan juga menyokong cas type C sebanyak 18W. Bahagian atas pula dia ada mikrofon. Dan di depan ni korang boleh nampak di atas dan di bawah ada speaker dia. Bagi aku design dia untuk tahun ni taklah menyelah macam model ROG yang sebelum ni, tapi lebih kepada design yang lebih simple tetapi menarik. ROG 5 juga masih dilengkapi dengan lampu RGB dan lebih lain sikit daripada yang sebelum ni, yang mana logo RGB tu dia lebih kepada bintik-bintik. Macam mana pun dia masih cantik lagi kalau korang tengok dari belakang. Lampu RGB ni juga boleh digunakan untuk notification, di mana kalau ada notification yang masuk RGB dia berfungsi untuk memberi signal dalam bentuk blinking. Lampu dia juga boleh diubah ikut kesukaan korang lah, ada dekat bahagian setting dia tu. Dari segi pegangan pula, aku boleh cakap yang phone ni phone yang agak premium bila korang pegang, sebab pada panel belakang phone ni diperbuat daripada Corning Gorilla Glass 3. Manakala frame dia menggunakan kualiti aluminium. Jadi bila korang pegang tu hati-hatilah, elok kalau pegang. Tapi tak perlu risau untuk bahagian skrin hadapan dia kerana diperbuat daripada Corning Gorilla Glass Victor, di mana skrin ni boleh kata yang paling kuat lah untuk setakat ni lah, paling kuat. Untuk skrin paparan telefon ni pula dia menggunakan AMOLED. Aku boleh kata cantik lah juga, tambah dengan smooth dia lagi yang boleh mencapai 144Hz. Aku boleh kata experience korang guna phone ni akan jadi lebih sedap dan best untuk dipakai. Cuma sepanjang aku main game kat outdoor tu, aku tak pasti kenapa dia tak boleh kalah dengan cahaya matahari. Tak pasti sama ada aku punya tempered glass yang aku pakai ni ke, ataupun memang dia punya tak setinggi dengan apa yang aku expect. So bila korang kat outdoor tu kena tinggikan lah brightness korang tu untuk paling yang tinggi. Phone ni juga mempunyai saiz sebesar 6.78 inci. So pada aku skrin ni tak besar mana pun, tapi Asus ni pandai, dia ada buat trick kat skrin dia, yang mana skrin dia boleh buat kelihatan nampak macam besar sikit. Kalau korang perasan tulisan dia, ikon dengan paparan dia tu, korang boleh nampak dia kecil sikit daripada phone-phone yang lain. So itulah yang buatkan dia rasa nampak macam besar, padahal skrin dia ni sama je macam skrin phone gaming yang lain. Dan skrin hadapan dia ni pula, kalau korang perasan dia ada dahi dan dagu dia, notch dia tu. Bagi aku okey lah juga ada dua benda tu, sebab bila aku main game kat phone yang memang skrin dia sampai ke ujung, kadang-kadang tangan aku terkena skrin, yang benda tu membuatkan aku rasa tak selesa bila main. Lagi-lagi kalau nak ke kiri ke kanan memang akan terkena tapak tangan tu. So dengan ada notch ni kira bagus lah untuk avoid tapak tangan aku dari kena skrin ni. Dari segi sound dia pula, dia menyokong stereo speaker DTX yang terletak pada hadapan skrin dia. Boleh nampak dari sini. Kedudukan dia ni yang buat korang akan rasa lebih selesa bila dengar. And sound yang dihasilkan juga bagi aku paling clear, bass dia mantap dan bunyi dia paling best sekali yang aku pernah dengar buat masa ni. Kekuatan volume dia pun kalau korang letak pada paling tertinggi pun dia still tak akan pecahkan speaker, bunyi speaker dia tu. Dan position dia letak speaker ni kat depan pun dia membantu kita untuk dengar juga surrounding kita ni. Contoh macam PUBG lah, bila korang perlukan dengan footstep ataupun dengan arah fire tu. Dari ketetapan kamera pula, bagi aku untuk sebuah phone gaming 64MP pun dah memadai. Dan sepanjang aku snap gambar pun untuk kamera ni agak cantik juga. Tapi tak adalah setinggi yang flagship yang lain, tapi dia tak adalah juga low daripada expectation aku selama ni. Boleh kata kira cantik jugalah, memang kata memuaskan hati lah. Beralih kepada performance dia pula, untuk daily use bagi aku sangat bagus, memandangkan chipset prosesan dia pun menggunakan chipset yang tinggi. So of course lah, korang scroll apa pun, tengok video ke anything, sangat-sangat selesa. Tapi apa yang buatkan tak selesa sebenarnya ialah size phone ni, yang di mana
Untuk korang bawa ke mana-mana tu terbatas sikit lah, disebabkan saiz dia yang boleh tahan besar. Bila nak masukkan poket pun kena masuk betul-betul supaya dia tak terkeluar daripada poket tu. Dan bila korang duduk tu memang akan terasa lah phone ni akan menghimpit perut korang tu. Lagi-lagi kalau yang jenis pakai seluar jean. Dari segi gaming pula, sepanjang aku main tu, aku boleh cakap hampir nak 0% lah untuk berlakunya apa-apa masalah frame drop ke lagging ke. Itu semua jarang sangat-sangat dah. Walaupun korang letakkan grafik untuk paling tertinggi sekalipun dan smooth sebanyak 90 FPS sekalipun macam kat PUBG, and even korang main sampai panas and battery nak habis pun, dia punya performance tak maintain. Dia tak akan ada berlakunya sebarang lagging ataupun sebarang salah lah sepanjang aku guna phone ni. So bercakap pasal gaming ni pula, tak lengkap lah kalau tak ada button shoulder dia. So ROG 5 juga masih mengekalkan button shoulder dia untuk gaming and dinamakan sebagai A trigger. Kalau tengok dari luaran memang korang takkan perasan button tu, sebab button tu bukan button fizikal tapi lebih kepada sensor button. Korang boleh nampak dengan lebih dekat pada frame dia, yang mana kalau korang perasan ada logo ROG kat situ. And itulah button A trigger dia. Tapi jangan risau, korang boleh setting korang punya A trigger tu ikut keselesaan korang, sebab dia boleh setting sensitivity dia dekat mana-mana dekat setting A trigger dia tu. And dia ada satu features yang menarik juga untuk gaming ROG ni, yang mana aku rasa tak akan ada dekat phone-phone lain, iaitu features squeeze dia tu. Function dia bila korang squeeze kat bahagian bawah telefon ni, automatik korang akan aktifkan mode biasa kepada mode gaming, iaitu X mode. Cara X mode ni berfungsi, dia akan utamakan dari segi performance, network dengan grafik yang lebih tinggi. Tapi kesan dia bila aktifkan X mode gaming ni, bateri dia akan cepat drop lah daripada mode extreme tu. Dan lebih menarik lagi, dia juga ada dua option, yang mana jika korang squish dia dalam masa yang lama, korang macam biasa boleh pergi ke X mode. And jika korang squish sekejap je, dia akan berfungsi sebagai screenshot. Kalau korang rasa benda tu agak annoying ataupun benda tu tak sesuai dengan hati korang, boleh tukarlah option tu kepada option lain, ada banyak lagi. And bercakap tentang panasnya ROG ni, kalau korang banyak dengar khabar angin tentang isu panas dia tu, yes, phone ni panas dia memang another level dia punya panas. Actually, chipset Snapdragon 888 ni dia memang ada isu panas tu, tapi tak kisahlah korang pakai phone apa pun, selagi chipset yang digunakan itu adalah 888, isu panas ni tak akan lari dari phone korang. Tapi apa yang menyebabkan panas ROG ni another level is, even korang tak main game pun, hanya scroll social media pun still dia akan bagi panas tu macam panas korang main game. And kalau korang main game pula, panas itu lebih 2 kali ganda daripada tu. Aku tak tipu, aku sumpah tak tipu. Aku guna phone ni paling tinggi aku pernah dapat dalam 51 darjah Celsius. Dan kalau korang tengok kat review kat YouTube, sampai 52 darjah Celsius guys. Tapi pendapat aku, takkanlah pihak Asus dia produce satu produk tu tanpa mengutamakan keselamatan kan. So pada pendapat aku rasa untuk suhu tu dia masih selamat lagi untuk ROG. Walaupun dia tetap sesuatu yang tak bagus daripada segi penggunaan, sebab of course lah korang guna tu takkanlah korang rasa panas sepanjang masa kan. Mesti korang akan tak rasa selesa benda tu bila korang pakai. So conclusion dia, untuk sebuah gaming phone Asus ROG ni memang sebuah phone yang agak menarik dan betul-betul mempunyai banyak features gaming dia. Cuma masalah dia yang aku tahu itulah hanya isu panas dia. Daripada tu, kegunaan daily use semua okey. So sampai sini saja. Kalau aku ada salah maklumat ataupun ada apa-apa yang korang boleh kongsi, korang boleh komen kat bawah. Itu sahaja aku punya review untuk kali ni. Assalamualaikum.